A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah untuk memberkati majlis ilmu kita pada malam ni, kita sama-sama insya-Allah membukanya dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal, yang dikasihi ahli jemaah, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya tidak lupa Syababul Iman Masjid Sengkurung. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada pihak AJK Takmir Masjid Sultan Syarif Ali, Kampung Sengkurung, Negara Brunei Darussalam, yang telah menganjurkan program kita pada malam ni. Alhamdulillah, malam ni kita bersama-sama di dalam kisah Nabi-Nabi daripada Al-Quran. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada malam ni, iaitu kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Jadi sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum daripada ni, untuk menceritakan kisah Nabi Musa ni yang terbaik, oleh kerana tajuk kita adalah tajuk mengambil pengajaran kisah-kisah daripada Al-Quran. Jadi kita telah mengambil surah Al-Qasas sebagai satu surah yang menceritakan tentang Nabi Musa AS sejak daripada kecil sehinggalah baginda diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya balik semula kepada Firaun. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sambung sebenarnya, kalau ikutnya lah sesi seperti tadabbur Al-Quran, iaitu tadabbur kisah Nabi Musa sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas. Jadi pada sesi lepas, pada minggu lepas, kita telah sampai kepada ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 tentang kisah Nabi Musa, iaitu Nabi Musa telah mencapai umurnya yang matang, kita katakan. Iaitu sebelum daripada ni, ayat yang ke-13, ayat yang ke-12, ayat yang ke-11, ayat yang ke-10 menceritakan tentang kisah Nabi Musa bersama-sama dengan familinya. Iaitu dan kemudian dia telah disusukan, kemudian dia berada dengan Firaun dan sebagainya. Panjang cerita tu tentang bagaimana penyusuan dia membesar dan sebagainya. Sekarang ni kalau kita katalah kalau kita katakan kalau movie lah, kita katakan kalau movie sekarang ni kita dicepatkan, iaitu daripada semasa kecil kemudian terus sekarang ni Nabi Musa telah mencapai sebagaimana yang telah kita tengok di dalam skrin, iaitu ayat yang ke-14. Iaitu sekarang ni cerita sekarang beralih, scene kita sekarang beralih daripada Nabi Musa tu kecil, kemudian dia sekarang telah menjadi besar. Besar tu macam mana, dewasa tu macam mana, kita akan baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma." Kita sebutkan apabila Nabi Musa ni dia telah mencapai walamma balagha, apabila telah mencapai ashuddahu, kuatnya, makna dikatakan ialah dari segi pemikirannya, dari segi pengalamannya, dari segi hidupnya, dari segi pendidikannya. Jadi dah sampai asyuddahu. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala kata wastawa. Dan kemudian wastawa. Wastawa ni ialah dari segi badan, dari segi fizikal. Jadi kalau ikut ulama tafsir, dia kata ialah asyuddahu ni makna kekuatan, iaitu kekuatan pemikirannya, kekuatan pendidikannya. Dikatakan umurnya pada masa tu ialah asyuddahu tu ialah 30 hingga 33. Tu kata ulama seperti dalam tafsir jalan lain. Jadi Nabi Musa bila dah sampai umur 30 hingga 33 tu, wastawa, dan kekuatan badan, dikatakan umurnya wastawa tu ialah umur 40. Jadi maknanya kita katalah dia antara umur 30 hingga 40 pada masa tu Nabi Musa. Jadi Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita dalam ayat ni, atainahu
hukman wa ilma. Dua perkara Allah Ta'ala beri kepada Nabi Musa ni, iaitu ataina. Ni Nabi Musa ni pada masa ni dia belum lagi menjadi rasul. Dia belum menjadi rasul, dia baru diberi kelebihan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala sebut sini atainahu, kami berikan kepadanya hukman. Hukman ni makna hikmah, maknanya wisdom, maknanya ialah kebijaksanaan. Dari segi kebijaksanaan maksud apa tu, itu banyak macam-macam pendapat ulama yang mengatakan maksud kebijaksanaan, tetapi maksudnya ialah dia kepandaian. Dia makna dah bijak, dah pandai. Pendidikan dia, kalau ikut dari segi pendidikan, di antara apabila kalau kita baca dulu semasa kalau kita baca dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf ni ialah dikira orang daripada Bani Israel yang pertama sekali lah menjejaki Mesir. Dan kemudian selepas daripada dia ni dicampakkan ke dalam perigi, kemudian dia ambil dijual di negeri Mesir, kemudian dia tinggal di istana istana kementerian, menteri keuangan Mesir dan sebagainya. Kemudian dia membesar dalam tu, jadi maknanya dia mendapat. Tetapi apa yang diperolehi oleh Nabi Musa ni berlainan sikit, iaitu Nabi Musa ni kalau ikutnya dia mendapat hukman, pendidikan yang lebih hebat lagi daripada Nabi Yusuf. Jadi setiap Nabi tu ada kelebihan dia. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini kelebihan Nabi Musa ialah yang pertamanya dari segi kebijaksanaan dia, dari segi pendidikan. Yang keduanya ialah dari segi istawa ni, dari segi tubuh badan. Of course kerana apa? Kerana dia lahir di dalam rumah Firaun, di dalam istana Firaun, maknanya ialah dia mendapat semua sekali, latihan, ketenteraan, pendidikan. Maknanya pada masa tu negara Mesir ni adalah satu negara yang hebat. Kenapa? Kerana semua tempat pertemuan ilmu semua diambil oleh Firaun ni, membina empire dia yang besar kan pada masa tu. Jadi oleh kerana itulah maka Firaun ni dianggap sebagai anak angkat Musa ni, Nabi Musa dianggap sebagai anak angkat kepada Firaun. Jadi dia diajarkan semua benda. Jadi oleh kerana itulah disebutkan kat sini, lalu Allah Ta'ala berikan kepadanya atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Allah Ta'ala kata, dan begitulah kami membalas orang-orang yang baik, iaitu Nabi Musa lah di sini kan. Jadi macam tu Allah Ta'ala peringatkan kita, maknanya kalau orang ni baik, orang baik, maknanya kita siapa-siapa saja kan, dia kan kita, kalau orang tu baik, Allah Ta'ala akan balas dia dengan satu benda yang kelebihan. Allah Ta'ala beri dia kebijaksanaan, Allah Ta'ala berikan hukman wa ilma. Kemudian sekarang ni kita cerita pula, iaitu Nabi Musa sekarang ni dalam ayat yang ke-15 ialah sekarang satu cerita yang inilah yang menyebabkan berlakunya permulaan di mana dia ni lari daripada istana Firaun. Iaitu apa? Cerita dia ialah wadakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Sekarang ni dia masuk wadakhalal madinah. Sekarang dia pun masuk ceritanya ialah sekarang satu scene lah kita katakan, dia masuk ke dalam bandar Al-Madinah. Dikatakan bandar ni bandar Memphis pada masa tu. Sebab bandar Memphis tu dikatakan adalah merupakan ibu kota kepada kerajaan Firaun pada masa tu. Wallahu a'lam bissawab. Ini menurut ahli tafsir lah, dikatakan wadakhala al-Madinah, dia masuk ke dalam bandar tu ala hini ghaflah, ketika ghaflah tu maknanya kelalaian, tapi maksud sini adalah ketika tengah hari, di mana orang semua pada masa tu ialah dalam keadaan berehat. Ini biasa kan, bagi setengah-setengah negeri pun kita ada lagi kan budaya ni kadang-kadang tu, iaitu tengah hari ni orang rehat. Di setengah-setengah pusat-pusat tahfiz pun ada kan di budaya ni, iaitu tengah hari pelajar-pelajar kena rehat. Dia bangun awal-awal pada waktu pagi dan kemudian tengah hari dia rehat tu berapa lama, itu terpulang lah. Tapi itu memang hebat sebenarnya. Tidur tengah hari tu yang kita panggil sekarang ni sebagai qailulah. Bukan qailullah, bukan qailullah, tapi qailulah gitu. Iaitu tidur sekejap pada waktu hari, kita panggil power nap ke, kita panggil nap apalah, ikutlah kan. Tapi maknanya tidur tengah hari pada masa tu, di zaman Nabi Musa ni, budaya tu masih ada lah, apa ni berlaku. Iaitu majoriti daripada orang-orang Firaun ini, dia ada dua kan di negeri Mesir pada masa tu. Satunya ialah bangsa Kipti. Bangsa Kipti ni orang-orang Firaun yang asal di Mesir tu. Yang keduanya ialah bangsa Bani Israel. Bani Israel itu maknanya bangsa daripada inilah, keturunan daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi memang boleh kenal kedua-dua grup ni kan, memang berlainan. Jadi pada masa ni budaya bangsa Kipti ni ialah mereka ni tidur pada waktu tengah hari tu. Jadi pada masa itulah Nabi Musa ni dia berjalan, dia masuk ke dalam bandar tu, wadakhalal madinah ala hini ghaflatin min ahliha, ketika ahlinya, ketika orang dalam bandar tu ketika tidur, ketika berehat.
Tapi berehat-berehat pun ada lah juga orang berjalan pada masa tu kan. Tapi maknanya majoriti tu sedang berehat. Jadi Nabi Musa ni dia diceritakan dalam ayat ni ialah dia berjalan. Jadi nak menunjukkan sini secara tidak langsung bahawa Nabi Musa inilah seorang yang sangat maknanya suka ambil berat, tengok keadaan masyarakat, maknanya dia taklah tinggal di istana, tak keluar-keluar kan, tapi dia meraun. Dia merayau-rayau, dia tengok kan suasana semua kan. Maknanya tu kerja dia. Itu maknanya satu bentuk yang baik lah bagi seorang anak raja besar pada masa tu. Maknanya dia ni berjalan melihat keadaan masyarakat. Jadi dia kata wadakhalal Madinah ala hini ghaflatin min ahliha, ketika orang lalai pada masa tu, lalai itu maksud dia sedang tidur, lalu tiba-tiba fawajada fiha, dijumpa dalam bandar tu rajulaini yaqtatilan, dua orang sedang yaqtatilan ni ikut terjemahannya berbunuh-bunuhan, tapi sini bukanlah maksud berbunuh-bunuhan, tapi makna bergaduh dengan dahsyat sekali. Bukan bergaduh main-main, bergaduh mulut, bukan, tapi maknanya bergaduh macam bertumbuk-tumbuk gitu itu yang kata yaqtatilan. Lalu dia kata haza min syi'atihi wa haza min aduwi, seorang tu adalah daripada bangsanya itu maknanya ialah bangsa Bani Israel. Boleh kenal pada masa tu sebab apa kan, kulitnya macam kita sekarang lah pada hari ni kita boleh kenal kan, ni bangsa ni bangsa ni, kita boleh kenal dari segi wajah, dari segi warna kulit dan sebagainya. Jadi pada masa tu memang ada perbezaan di antara orang Kibti dan juga orang Bani Israel. Jadi Nabi Musa ni tengok, dia kata seorang ni adalah gerut dia daripada Bani Israel, seorang tu adalah min aduwihi, dia kata kan, dia guna istilah itu daripada musuhnya, iaitu maknanya Kibti. Jadi ini perkataan ini menunjukkan bahawa kan memang pada masa tu suasana tu memang tak baik. Hubungan di antara dua kelompok ni hubungan tak baik. Jadi diceritakan dalam tafsir, dia kata bahawa yang Kibti tadi tu, dia ni bukanlah orang hebat sebenarnya. Yang Kibti tadi tu yang sedang bergaduh dengan orang Bani Israel itu, dia ni hanyalah pekerja dapur Firaun. Tetapi dia ni disuruh cari barang, cari apa semua, tapi dia ni malas nak angkat. Tapi jadi bila dia jumpa Bani Israel ni, dipaksa suruh angkat barang ni. Tu kan, tu cerita dia lah kan. Menurut tafsir, tak ada di sini tak ada di sini. Jadi akhirnya dia bergaduh lah, dua orang tu bergaduh pada ketika tu Nabi Musa melalui tempat tu. Jadi Allah SWT sebut sini apa dia, fastaghasahu allazi min syi'atihi. Istaghasa ni ialah asal maknanya ialah hujan yang lebat yang turun pada time yang memang diperlukan hujan. Itu al-ghaus. Jadi digunakan perkataan sini fastaghasahu, lalu dia pun, kalau ikut maknanya kita terjemahkan meminta tolong lah, tapi maknanya on time, maknanya cukup-cukup, maknanya at that time exactly pada masa yang diperlukan, tiba-tiba Musa lalu. Jadi dia apa lagi, dia pun panggil lah Musa kan, minta tolong kepada Nabi Musa, allazi min syi'atihi, sebab dia tengok Musa ni macam muka dia kan, macam dia kenal lah kulit ni lah, ni bangsa dia. Allazi min aduwihi, untuk melawan. Jadi dia minta tolong kepada Nabi Musa tu supaya ni bangsa Kibti ni buat perkara ni. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi Musa? Nabi Musa ni dia tak sabar kan, terus dia tengok saja ini, dia tak tanya-tanya dah siapa salah siapa tak salah kan. Ini adalah merupakan diceritakan oleh ulama-ulama tafsir sebagai antara kesilapan lah yang berlaku. Kita tak katakan ini dosa kan, sebab Nabi dia maksum tapi kesilapan boleh berlaku, tapi dosa tak berlaku kepada Nabi-Nabi. Jadi yang berlaku pada Nabi Musa sini ialah dia ni ialah kesilapan, bukannya dosa silap maknanya tidak salah, tak dosa, cuma kesilapan dari segi pemilihan satu benda di antara dua benda yang memang tu, tapi dia memilih yang kurang sikit. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi Musa pada ayat ni disebutkan fawakazahu. Wakaza ni maknanya ialah tinju lah, kita kata tumbuk kan, tumbuk dengan kuat pada dada. Jadi bila tumbuk pada dada, kalau kita katakan vital spot lah kan, vital spot makna kena kan. Kemudian Nabi Musa pula dia bukan calon-calon orang, dia adalah seorang yang sangat kuat kita kata memang terkenal badan dia ni, sebab apa, dengan latihan dia daripada dia muda kan. Jadi pada masa tu sampai kepada tahap jadi apa lagi kan, dia tumbuk kan, yang tu minta tolong saja terus dia tumbuk. Sepatutnya tanya dulu kan apa benda yang terjadi kan. Fa wakazahu Musa faqada alaih, sekali tumbuk je kan dah mati terus. Qada maknanya kalau kau main gusti, main tinju tu kan, maknanya kena qada tu maknanya ialah maknanya KO terus. Bukan TKO dah, KO terus. KO ni bukan ni mati terus ceritanya. Jadi matilah. Jadi bila mati tu
Qala haza min amali syaitan. Kata Nabi Musa. Jadi Nabi Musa sangat terkejut bila mati kan, dia tak sangka, dia bukan bertujuan nak bunuh lelaki tu. Dia tujuan dia adalah hanyalah untuk marah lah kan, kenapa bergaduh ni kan. Jadi dia nak defend ni orang kaum dia ni. Walaupun sepatutnya lah itu cara yang tidak betul lah. Bagi kita kan sepatutnya dari sudut tu kan, bila tengok orang bergaduh sepatutnya kena check dulu kan, siapa yang salah siapa betul. Jangan kira bangsa kita terus kita pun tumbuk dia kan, mentang-mentang kita kuat gitu kan. Tapi Nabi Musa ni tumbuk dia, dan tumbuk dia mati. Jadi pada masa tu dia sangat-sangat menyesal. Dia pun berkata, dia kata qala haza min amali syaitan. Dia kata ini adalah merupakan kerja syaitan ni, dia kata. Dia tahu lah. Jadi ini adalah merupakan disebutkan bahawa walaupun Nabi Musa pada masa itu belum lagi menjadi nabi, belum lagi menjadi rasul, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah beri ilham kepadanya. Dia tahu kan, itu dia kata hukman tu, iaitu dia tahu kan, yang ni tak bagus, ini bagus dan apa. Tapi oleh kerana terlalu gopoh dia ni, tumbuk terus orang tu. Jadi dia kata haza min amali syaitan innahu aduwwum mudillum mubin. Dia tahu inilah kerja syaitan ni. Jadi dia pun kata, dia kata ini adalah merupakan, dia adalah syaitan tu adalah musuh yang mudillun mubin. Yang menyesatkan, mudillun menyesatkan, musuh yang dan juga jelas memang jelas lah menyesatkan aku lah, dia kata. Seterusnya kita tengok kan, seterusnya ayat selepas daripada tu, iaitu ayat yang ke-16 kita tengok ayat yang ke-16 Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan lagi. Qala, kata Nabi Musa. Maknanya Nabi Musa selepas daripada dah tinju tu, dah tumbuk tu, dah mati dah. Mamat tu kan, mamat kibti tu dah mati. Nabi Musa berkata, qala rabbi inni zalamtu nafsi. Maknanya doa dia kan. Ini juga adalah merupakan, kita kata adalah ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan hasil daripada tarbiyah dia kan. Kan dia bersama dulu kan dengan ibunya kan, daripada Bani Israel tu, dan juga kakaknya dan juga adik-beradiknya kan. Jadi mana berlainan dia ni daripada Fir'aun yang mendewa-dewakan diri, mengatakan dia Tuhan dan sebagainya, dan juga grup-grup Fir'aun tu. Jadi dia ni berbeza, walaupun dia ni adalah tinggal sebagai anak angkat kepada Fir'aun, tapi keadaan dia adalah berbeza. Jadi dia ni, Allah Ta'ala sebut sini, dia menyesal. Lalu dia berkata, qala rabbi inni zalamtu, ya Tuhan, aku telah menzalimi diriku, faghfirli, maka ampunkanlah aku. Faghfaralah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tu sebutkan apabila dia melakukan kesalahan tu, terus dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala ampunkan dia. Jadi kita sebutkan bahawa ini bukan kesalahan dia sebenarnya kan. Bukanlah dia bertujuan untuk bunuh. Maknanya tak ada niat dia nak bunuh lelaki tadi. Dia hanya nak tumbuk. Sebab apa, dah bergaduh kan tadi, nak tumbuk lah kan jadi tiba-tiba termati. Bila termati, jadi dia pun rasa ini bersalah, jadi dia minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ampunkan dia. Faghfaralah. Innahu, Allah Ta'ala kata, innahu, sesungguhnya Allah itu huwal ghafurur rahim, maha ghafur dan juga maha rahim. Kita tengok seterusnya ialah ayat yang ayat yang ke-17 insya-Allah, ayat ke-17. Lalu Allah Ta'ala dia kata apa? Qala, dia sebut lagi ni. Qala rabbi bima an'amta alayya, rabbi bima an'amta alayya, ya Allah, dengan apa yang telah engkau kurniakan kepada aku. Iaitu apa dia yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa ni, ialah kehebatan. Masyhur ialah dia ni kuat, tubuh dia ni kuat. Maknanya kalau kita sekarang ni sadur lah, apa benda kan boleh, hebat lah, maknanya tumbuk orang mati terus kan. Maknanya, jadi dia pun berdoa lah kepada Allah, ya Allah, dia kata, dengan apa yang telah engkau beri nikmat kepadaku, falan akuna zahiran lil mujrimin, janganlah jadikan aku ini sebagai zahir, sebagai penolong kepada orang-orang yang jahat. Jadi tengok kan, doa ini mengajar kita secara tidak langsung bahawa Allah Ta'ala mungkin beri kepada kita macam-macam. Ada orang Allah Ta'ala beri dia kekuatan pemikiran, maka dia cerdik. Ada orang yang Allah Ta'ala jadi dia ni kepandaian dalam satu-satu bidang, dia cerdik bidang tu, dia hebat bidang tu. Ada orang Allah Ta'ala beri dia pandai main bola. Ada orang Allah Ta'ala bagi dia badan dia kuat. Ada orang suara dia sedap. Jadi tu semua tu adalah an'amta alayya, kalau ikut inilah kan. Ini yang Allah Ta'ala telah berikan kepada aku. Jadi kita minta doa. Allah Ta'ala ajar kita sini kan, ya Allah, janganlah jadi dengan apa yang engkau kurniakan kepada aku itu sebagai alat untuk aku ni menolong kepada orang-orang mujrim, kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang jahat. Jadi makna sini kan, orang-orang yang jahat ni, makna jangan, kita ni sepatutnya terbalik, iaitu kan, ya Allah, jadikanlah aku ini penolong kepada kebenaran.
Dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada aku ni. Dengan kehebatan aku ni, ya Allah, jadikanlah ia ni menjadi alat untuk aku ni bantu kebenaran. Maknanya kalau kepandaian, kita pandai komputer, pandai buat apa-apa software ke apa, komputer science ke, kita gunakan benda tu untuk kebenaran, untuk bantu kebenaran, untuk lancarkan Islam, untuk sebarkan Islam lagi kan. Bukan untuk hanya dia ada dalam tengah-tengah, iaitu untuk diri kita sendiri kan. Itu kepandaian untuk diri sendiri, untuk dapat duit, untuk makan, untuk selesa. Itu pun sebenarnya tak cukup. Sepatutnya lah gunakan untuk menolong kebaikan. Jadi seterusnya Allah SWT sebut sini, itu ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 Allah Ta'ala sebut fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Jadi ni cerita dia Nabi Musa tadi ni, fa asbaha, jadi maknanya dia ni mesti keluar lah, dia tak boleh tinggal dalam rumah saja kan, tapi dia pun berjalan. Jadi hari lain pula ni, fa asbaha ni diceritakan pada waktu pagi pula ni. Yang tadi waktu tengah hari. Jadi sekarang waktu pagi. Dia pun keluar, fa asbaha fil madinah, dia masuk dalam bandar tu. Kemudian dia dah rasa takut ni. Sebab apa? Kemarin dia baru bunuh orang. Jadi orang tak tahu pada masa tu siapakah agaknya yang membunuh ni. Tetapi biasalah kan, orang akan anggap bila Kibti yang mati, seorang Kibti yang mati, yang bunuh mestilah Bani Israel. Orang biasa tuduh macam tu lah, tu standard jadi pada masa tu, tapi orang masih tak confirm lagi siapa berbunuh, siapa yang tukang bunuh, siapa bunuh ni. Jadi Nabi Musa rasa takut rasa takut apa? Sebab dia tahu dia yang menumbuk lelaki tersebut kan kemarin. Jadi dia pun dalam keadaan takut ni, khaifan yataraqqab. Yataraqqab ni maknanya, asal makna yataraqqab ni, raqabah ni ialah seorang yang bawa kambing dia masuk dalam hutan. Jadi dia sentiasa rasa takut takut kiri kanan tengok. Sebab apa? Takut serigala yang akan nak makan kambing dia tu. Itu yataraqqab. Jadi macam itulah keadaan Nabi Musa pada masa tu kan, dalam keadaan tengok kiri kanan rasa takut fa izal ladzi istansarahu bil amsi, tiba-tiba orang yang dia tolong kemarin, yang minta tolong kemarin tu, istansarahu bil amsi yastasrikhu, hari ini yastasrikhu. Ini jadi keadaan dia diceritakan oleh ulama tafsir. Dia kata keadaan sekarang tengah ramai orang, tengah pasar lah, tengah bandar, orang-orang tengah ramai pada situ. Ini bukan masa orang tak ada. Jadi tiba-tiba bergaduh pula. Yang tadi tu, yang kemarin tu tiba-tiba bergaduh pula. Jadi ulama tafsir kata macam ni, dia kata rupa-rupa sekarang tahulah kan, bahawa dia ni jenis suka bergaduh kan. Kemarin dah bergaduh tu, hari ni bergaduh lagi. Maknanya memang sifat dia suka bergaduh. Jadi sekarang kita akan tengok bahawa Nabi Musa ni pada hari ni lain pula daripada kemarin. Dia tak sama dengan kemarin. Kalau kemarin terus dia pergi tumbuk terus kan, tapi hari ni dia lain sikit. Kita tengok macam mana lain dia tu. Jadi tiba-tiba lelaki tadi ni, lelaki yang dah tahu kan, lelaki tadi tahulah kan kenal Musa ni, Musa tolong dia kemarin ni. Jadi hari ni dia bergaduh lagi, lelaki ni bergaduh lagi. Jadi tiba-tiba dia yastasrikhu. Yastasrikhu ni makna bertempik dengan suara yang kuat, bukan perlahan-lahan. Jadi bila bertempik dengan suara kuat, maknanya orang tahu semualah. Orang tengok semualah kan, dah bertempik kan tengah-tengah orang ramai tu. Qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Kata Nabi Musa, kau ni memang tak betul. Laghawiyyun ni maknanya nak kita kata, nak kata sesat ke, katanya jahat ke, yang jelas lah. Sebab apa Nabi Musa kata macam tu? Ulama tafsir kata kerana dia dah tahu lah kemarin lelaki ni lah yang menyebabkan aku bunuh yang dia bertengkar tu, yang menyebabkan mati tu. Dia ni lah. Tengok-tengok hari ni dia bergaduh lagi. Maknanya lagawiyun, dia ni memang tak boleh pakai lah. Gitulah kalau istilah kita sekarang kan. Dia memang lelaki tak boleh pakai ni. Memang jelas dah kan. Tapi pada masa tu jadi dia pun, Nabi Musa pun nak pergilah. Falamma, dia kata falamma an arada an yabtisha billazi huwa aduwwul lahuma. Jadi dia nak pergilah. Ni tengah bergaduh ni kan. Yang dua orang tu tengah bergaduh. Pompeng bergaduh ni kan. Jadi Nabi Musa pun nak pergi. Yabtisha. Sekarang ni dia nak yabtisha, bukan dia nak pukul. Kalau yabtisha ni makna pegang. Kalau ikutnya pegang dengan tangan dia. Jadi dia pun nak pegang dengan tangan dia. Billazi huwa aduwwul lahuma. Qala ya Musa. Jadi bila Nabi Musa ni nak pergi ni, lelaki tadi takut lah. Lelaki tadi yang daripada Bani Israel ni rasa Nabi Musa ni nak pukul dia. Sebab Nabi Musa sebenarnya nak check dulu, nak pergi pegang tengok apa bergaduh ni kan, kamu berdua ni apa ni. Jadi yang lelaki tadi tiba-tiba rasa takut. Sebab Nabi Musa tu kata tadi tu lagawiyun mubin, innaka, dia katakan. Ni kata innaka lagawiyun, kamu ni buat pasal ni. Jadi bila dia rasa macam tu, dia rasa bahawa Nabi Musa ni nak pergi pukul dia,
Jadi apa yang dia kata? Dia kata pada masa ni dia kata qala lahu Musa minta maaf. Falamma an arada an yabtisha billazi huwa aduwwun lahumā qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amsi. Dia kata, "Hei Musa," dia kata, "kau nak bunuh aku ke ni? Macam kau bunuh kemarin tu." Sekarang ni sebelum daripada ni orang tak confirm lagi bahawa yang bunuh kemarin tu siapa. Siapakah pembunuh yang mati kemarin, Kibti yang mati. Sekarang ni tiba-tiba lelaki ni dah dedahkan semua sekali. Musa kalau boleh nak tutup cerita ni kan, jangan bagi orang tahu. Tiba-tiba dia yang bising pula dah. Dia yang bising, dia kata, kamu nak bunuh aku pula hari ni, macam kamu bunuh kemarin tu pula. Dia kata lelaki ni, dia kata lelaki ni buat spoil buat spoil. Jadi aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amsi in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi. Dia kata pula, dia kata, in turi, kamu tak lain ni, kamu ni memang nak merosak atas muka bumi ni. Kata anturi jabbaran maknanya yang bermaharajalela, jabbaran fil ardi, atas muka bumi. Wa ma turidu an takuna minal muslihin. Dan dia kata kamu ni bukan nak memperelokkan, bukan nak jadi muslih, nak baiki keadaan atas dunia ni. Kamu ni nak menjadi rosak atas muka bumi. Tengok dia sebenarnya yang takut. Nabi Musa tak nak bunuh lagi dia, bukan nak bunuh dia kan. Nabi Musa baru nak check dulu, nak pergi pegang dulu, nak check dulu. Baru Nabi Musa kata kau ni buat spoil Larawi dan semua tu. Marah kat pada dia. Tiba-tiba dia rasa takut. Jadi apa jadi pada masa tu? Tiba-tiba jadi lelaki tadi pun lari. Lelaki Kibti tadi tu pun lari. Dia lari. Bila dah dengar cerita ni, cerita ni maknanya rupanya Musa lah yang bunuh kemarin tu. Lelaki tadi lari. Dia pergi ke istana. Dia pergi jumpa Firaun. Lalu Firaun pun buatlah mesyuarat tergempar lah, kita kata kan. Untuk apa? Iaitu mesti ditangkap Musa ni. Apa yang jadi selepas daripada itu? Bila dia dah mesyuarat tergempar ni. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi insya-Allah minggu depan, iaitu sampai kepada ayat yang ke-19 insya-Allah. Ayat yang ke-18 insya-Allah. Ayat ke-18 ayat yang ke-18, minta maaf kita tak gerakkan tadi kan. Ayat yang ke-19 jadi insya-Allah kita akan berhenti di sini. Kita akan jumpa lagi minggu depan insya-Allah dalam kisah Nabi-Nabi, kisah Nabi Musa daripada Al-Quran, surah Al-Qasas. Ayat yang ke-19 kita sambung akan datang insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak Masjid Sengkurung, alhamdulillah atas mengorganiskan program ini, dan juga Syababul Iman yang bersusah payah insya-Allah untuk terus menerus dan menjadikan program kita ni dapat berjalan setiap minggu insya-Allah, walaupun dalam keadaan kita ni tidak dapat mengadakan di masjid, tapi kita dapat mengadakan secara online insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah kita tamatkan sesi kita pada malam ni dengan membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.